Pandemik COVID-19 telah melanda negara kita. Pelbagai sektor kerajaan terjejas, terutamanya sektor pendidikan. Kami, pelajar daripada kursus Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar KPP 3014, telah melaksanakan satu kajian yang bertajuk Masalah Tingkah Laku Pembelajaran Sewaktu Pandemik COVID-19. Jom saksikan kupasan video ini. Terdapat beberapa objektif dalam kajian ini. Pertama sekali ialah untuk mengenal pasti punca masalah dalam pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19 ini. Kedua ialah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam menjalani PDPR. Seterusnya ialah untuk mengkaji kesan pembelajaran atas talian terhadap prestasi akademik dan sosial mereka. Yang keempat ialah untuk mengkaji perubahan yang berlaku dari segi sikap pelajar semasa menjalani pembelajaran norma baharu. Dan akhir sekali ialah untuk mengenal pasti cara yang boleh guru gunakan untuk mengatasi masalah tingkah laku dan pembelajaran pelajar. Metodologi yang digunakan oleh kumpulan kami adalah temu bual. Reka bentuk kami menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penanalisisan data dianalisis secara kualitatif dan kami membuat satu transkripsi dialog yang kemudiannya dikodkan. Sampel kajian kami adalah seorang guru wanita yang berumur 42 tahun dan mempunyai pengalaman selama 20 tahun. Prosedur pengumpulan data kami bermula dengan menghubungi guru tersebut melalui WhatsApp. Kemudian selepas mendapat persetujuan daripada guru tersebut, kami pun berbincang dengannya dan membuat temu bual bersama guru tersebut. Kumpulan kami telah menyediakan 8 set soalan temu bual untuk guru tersebut. Dan inilah contoh soalan yang kami menanyakan kepada guru tersebut. Tersebut merupakan soalan-soalan yang dikemukakan kepada Cikgu Mazriana ketika sesi temu bual. Soalan pertama ialah berkaitan dengan punca masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19. Antara punca-punca utama yang menyebabkan masalah pembelajaran semasa pandemik COVID-19 ialah para pelajar kekurangan gadget yang disebabkan oleh mereka tidak mampu membeli gadget. Selain itu, para pelajar juga harus berkongsi gadget sekiranya ada adik-beradik mereka yang lain sedang menjalankan PDPR. Akhir sekali, penggunaan aplikasi WhatsApp yang menyebabkan ramai pelajar menjadi pasif seperti tidak memberi tindak balas sekiranya guru bertanya. Soalan kedua pula berkaitan dengan cabaran pembelajaran secara atas talian. Antara cabaran utama ialah para pelajar kekurangan gadget. Antara inisiatif yang dilakukan oleh guru ialah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang mana dijadikan sebagai media penghantaran tugasan serta penggunaan buku teks yang dibukakan oleh kerajaan. Cabaran kedua ialah tentang masalah capaian internet mereka di rumah. Soalan ketiga berkaitan dengan kesan pembelajaran secara dalam talian terhadap pelajar sekolah. Antara kesannya ialah para guru tidak dapat mengenal pasti masalah pembelajaran yang mana dapat menjejaskan prestasi murid. Selain itu, para guru juga tidak dapat maklum balas sekiranya pelajar faham atau tidak tentang pelajaran yang diajar oleh guru. Hal ini berlaku kerana kebanyakan murid tidak dipantau oleh ibu bapa mereka. Soalan keempat ialah berkaitan dengan pembelajaran secara dalam talian pada masa kini memberi kebaikan kepada pelajar. Pembelajaran atas talian memberi kebaikan sekiranya para pelajar menggunakan dengan betul. Hal ini kerana pada masa kini semua maklumat boleh dijumpai di hujung jari. Selain itu, maklumat yang pelajar peroleh juga lebih bermanfaat dan maklumat yang berkualiti serta lebih cepat diperoleh. Namun begitu, ianya memberi keburukan kepada pelajar sekiranya mereka leka dengan permainan atas talian yang akan menyebabkan kerugian kepada pelajar.
Soalan seterusnya ialah, adakah prestasi pelajar semakin meningkat atau menurun melalui pembelajaran secara dalam talian? Dapatan kajian menunjukkan prestasi pelajar meningkat sekiranya dipantau oleh ibu bapa dan ada juga menunjukkan penurunan prestasi dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan pelajar mudah terganggu dengan penggunaan gadget dan seterusnya menunjukkan sifat kurang rajin di dalam kelas. Selain itu, pelajar yang tidak dipantau ibu bapa juga menyebabkan pelajar besar kepala dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Contohnya, bermain permainan atas talian seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends. Kesimpulannya, hal ini berlaku kerana tidak ada pantauan dari ibu bapa itu sendiri dan antara perkara yang boleh dilakukan ialah ibu bapa meluangkan masa dengan anak-anak. Soalan seterusnya ialah, adakah pembelajaran secara dalam talian membuatkan pelajar kurang bergaul antara satu sama lain dan melahirkan pelajar yang introvert? Dapatan kajian menunjukkan pembelajaran atas talian tidak melahirkan pelajar kurang bergaul dan introvert kerana pelajar lebih aktif bermesej secara atas talian seperti WhatsApp. Namun, tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar berbeza di sekolah dan melakukan pembelajaran bersemuka seperti mereka lebih diam dan melakukan hal sendiri. Akhir sekali, sekiranya seseorang pelajar merupakan pelajar aktif, maka tidak ada masalah baginya untuk menyesuaikan diri dalam keadaan pembelajaran bersemuka dan pembelajaran atas talian. Bagaimana guru ini memantau sasiah pelajar dalam pandemik COVID-19? Ini bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan sasiah. Mengikut dapatan kajian bahawa para pelajar dididik dan dipantau 100% apabila para pelajar berada di sekolah. Manakala sekiranya para pelajar berada di rumah, maka 100% para pelajar dipantau oleh para ibu bapa mereka. Bagi guru, mereka hanya mampu menasihati para pelajar dan ibu bapa supaya para pelajar terjaga dari segi sasiah dan akademik. Seterusnya adalah resolusi atau langkah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar di dalam kelas, dan cara atas talian adalah cara atas talian, mereka akan berkomunikasi secara bermesej, iaitu sekiranya pelajar tidak memahami pengajaran dan pembelajaran yang diajar oleh guru, mereka akan menghubungi guru melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan sebarang pertanyaan. Di dalam kelas pula, mereka akan berkomunikasi secara terus untuk menanyakan sebarang pertanyaan tentang pelajaran yang mereka tidak fahami. Kesannya, kedua-dua pembelajaran ini akan memupuk semangat ataupun keberanian bersuara bagi bertanya untuk pembelajaran yang mereka tidak fahami. Adakah pembelajaran atas talian patut diteruskan sepenuhnya? Ataupun sesi pengajian dan pembelajaran digabungkan antara atas talian dan bersekemuka? Berdasarkan dapatan kajian, dengan keadaan sekarang, perjalanan PDPR sebaiknya dilakukan secara atas talian bagi menjaga keselamatan murid-murid. Tapi tidak dapat menafikan bahawa para guru lebih suka menjalankan PDPR secara bersekemuka. Hal ini kerana PDPR secara bersekemuka membolehkan para pendidik mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar bagi membaiki isi pengajian. Teori-teori berkenaan topik kita adalah teori hierarki keperluan Maslow, di mana terdapat 5 keperluan bagi seseorang individu, iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan diri dan keperluan aktualisasi diri dalam membentuk diri seseorang individu dengan betul. Kedua, gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik, di mana teori ini menjelaskan perkara yang dapat diikuti untuk membantu proses pembelajaran dijalankan dengan efektif walaupun pembelajaran atas talian. Akhirnya, pembelajaran sosial menjelaskan pembelajaran turut dipengaruhi oleh tingkah laku seseorang individu, tidak mengira ia merupakan pembelajaran bersemuka atau pembelajaran atas talian. Kesimpulan, mendepani satu kelaziman baharu yang belum pernah dilakukan sebelum ini dan dijadikan norma kehidupan secara tiba-tiba adalah suatu